Wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas tajwid tahun 4 hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, macam biasa kita mulakan kelas online ke kelas dekat sekolah ke, kita mula dengan bacaan doa. Moga-moga ada keberkatan, ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, seperti yang dimaklumkan di grup WhatsApp, hari ini kita buat aktiviti iaitu talaki, baca surah dan mencari hukum izhar halki dalam surah tersebut. Jadi siapa yang belum ada wuduk boleh pause dulu video ni, pergi ambil wuduk, pergi ambil Al-Quran. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3 boleh pause. Siapa yang dah selesai boleh teruskan video ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita baca surah, kita ulang kaji sikit dulu tentang izhar halqi. Apa tu izhar halqi? Ini saya buka buku teks muka surat 5. Siapa nak tengok buku teks sendiri boleh, nak tengok dekat skrin aja pun boleh, sama je. Jadi ingat balik apa tu izhar halqi. Tengok pada istilah. Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang. Maksudnya bila kita jumpa nun mati, nun sakinah tu nun mati, ataupun kita jumpa tanwin, kita baca nun mati tu dengan jelas, kita matikan dengan jelas. An, in, un. Tanwin pun sama, ban, bin, bun. Okey. Kita baca dengan terang apabila, ada syarat, apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Jadi syarat pertama, dia dibaca dengan jelas. Syarat kedua, dia mesti bertemu dengan salah satu daripada huruf ni. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey. Salah satu tips kita nak kenal izhar halqi dalam Al-Quran adalah dia punya nun mati confirm ada tanda sukun dekat atas dia. Macam ni, minhum, an'amta, nun dia atas dia ada tanda sukun. Wa tanhituna, nun dia atas ni ada tanda sukun. Kita baca dengan jelas. Watan, dia tak ada dengung. Dia kalau dengung macam ni, wa tanhitu tu dengung. Tapi kalau izhar jelas, dia matikan pendek saja. Wa tanhituna. Okey. Fasayunghiduna. Tu nun yang dimatikan dengan jelas. Min khaufin. Okey. Ini pula contoh tanwin. Karratun khasirah. Kalau nun mati, kita nak kenal izhar halqi dengan cara tengok nun mati tu ada tanda sukun atau tidak. Kalau tanwin pula, caranya yang pertama kita tengok bentuk tanwin. Kalau dia bentuk 69 macam ni, kan 69. Kalau kita jumpa tanwin bentuk macam tu,
confirm dia dibaca dengan izhar halki, dibaca dengan jelas. Karratun, tun. Kalau tanwin bentuk macam ni 99, dia bukan izhar halki. Boleh? Itu kalau tanwin hadapan. Kalau tanwin atas atau tanwin bawah pula, dia punya izhar halki mestilah bentuk yang selari, sama panjang. Kalau tak sama panjang, dia bukan izhar halqi. Okey, boleh dapat. Jadi kita akan baca surah Al-Ghashiyah. Kemudian kita akan tengok ada ke tidak nun mati, ada ke tidak tanwin yang menunjukkan izhar halqi. Okey, insya-Allah. Jadi saya akan baca satu ayat demi satu ayat. Habis satu ayat awak ikut. Lepas tu kita tengok sama-sama dekat ayat tersebut ada atau tidak izhar halqi. Okey, surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sama-sama ikut. 1, 2. Kalau tak ikut tak dapatlah pahala kan. Kalau ikut dapat pahala baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran, setiap huruf tu diberi ganjaran dengan 10 kebajikan. Bukannya satu kalimah hal itu dikira satu huruf, tak. Tapi huruf ha satu huruf, lam satu huruf, hamzah satu huruf, ta satu huruf, alif kecil satu huruf. Banyak pahala kita dapat bila sama-sama ikut baca Al-Quran. Okey, sama-sama ikut. 1, 2, mula. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ada tak tanwin atau nun mati dekat ayat pertama? Tak ada. So kita pergi ke ayat kedua. Saya baca dulu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ikut sama-sama. 1, 2, mula. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada tak tanwin? Ada. Kita ada 3 tanwin dekat ayat kedua ni. 1, 2, 3. Tanwin pertama dia bentuk 99. So kita abaikan. Padam. Tanwin yang kedua dia berbentuk selari, jadi dia izhar halki. Tanwin yang ketiga dia berbentuk 69, jadi dia pun boleh jadi izhar halki. Tu step yang pertama. Kita tengok ada ke tidak nun mati atau tanwin. Step yang kedua, tadi kita kata syarat dia mesti bertemu dengan salah satu huruf izhar. Okey, kita tengok tanwin yang kedua, dia bertemu tak? Dia bertemu. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Jadi tanwin tu akan dibaca dengan izhar halki, dibaca dengan jelas. Sebab tu kita baca yauma idzin, zin, yauma idzin khashi'ah. Okey. Tanwin yang ketiga pula, dia bertemu tak? Bila kita waqaf, bila kita berhenti dekat nombor 2 tu, dia tak bertemu. Kalau asalnya dia boleh bertemu dengan huruf ain ni, tapi bila kita berhenti kat sini, dia tak bertemu dengan huruf ain. Sebab tu tadi kita matikan huruf ta tersebut. Kita tak baca tanwin dia. Khashi'ah. Kita tak baca khashi'atun sebab dia tak bertemu dengan ain. Jadi dia bukan izhar halki. So izhar halki cumalah dekat sini sebab dia bertemu dengan huruf kha. Okey. Ayat ketiga. Saya baca dulu. Amilatun nasibah. Sama-sama. 1, 2, mula. Amilatun nasibah. Bila jumpa dengan nun bersabdu, nun bersabdu kena baca dengung. Amilatun tunna. Dia dengung lama 2 harakat. Amilatun. Okey. Siapa yang baca pendek, amilatun nasibah, dia baca macam tu, salah lah dari segi tajwid dia. Okey. Awak dah belajar tentang nun bersabdu ni pada tajwid tahun 3 kalau saya tak silap. Jadi awak kena amalkan apa yang awak dah belajar. Kena baca dengan dengung.
amilatun nasibah. Okey. Okey, ayat ketiga ni kita ada dua tanwin juga. Allahu Akbar. Tanwin dua-dua tersebut adalah bentuk 99. Jadi dia bukan izhar halki. So kita tengok ayat keempat. Tasla naran hamiyah. Sama-sama. 1, 2, mula. Tasla naran hamiyah. Okey. Kita ada dua tanwin. Tanwin pertama berbentuk selari. Ciri-ciri untuk izhar halki. Tanwin kedua berbentuk sengit. Tak sama panjang, tidak selari. Jadi yang kedua tu bukan izhar halki. So tanwin pertama, adakah dia bertemu dengan huruf izhar halki? Ya, tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi dia dikira izhar halki. Sebab tu kita baca naron, naron. Kita baca tanwin tu dengan jelas. Naron hamiyah. Ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Ada tak nun mati atau tanwin? Kita ada nun mati yang ada tanda sukun menunjukkan izhar halki. Kita ada tanwin yang berbentuk selari, izhar halki. Yang ketiga, tanwin yang tidak selari, dia bukan izhar halki. So kita tengok yang nun mati dengan tanwin ni, adakah dia bertemu dengan huruf izhar? Nun mati bertemu ain. Ya, dia bertemu dengan huruf izhar. Jadi dia dikira izhar halki. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ya, dia pun dikira sebagai izhar halki. Jadi kena baca nun mati dan tanwin tu dengan jelas. Min ainin aniyah. Okey. Ayat ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Okey, kita ada tanwin dan juga nun mati dekat sini. Yang pertama, tanwin berada di sini. Dan kedua, nun mati. Dan yang ketiga, tanwin. Okey, tanwin yang pertama, dia berbentuk 69. Jadi, dia adalah izhar halki. Yang kedua, nun mati tapi kosong. Atasnya tak ada tanda sukun. Jadi, dia bukan izhar halki. Yang ketiga, tanwin berbentuk tak sama panjang, tidak selari. Dia pun bukan izhar halki. So, ada satu sahaja. So, yang satu ni kita tengok dia bertemu tak dengan huruf izhar halki? Ya, dia bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah. Maka dia adalah izhar halki. Ta'amun illa. Okey. Nun mati tu, nak bezakan nun mati izhar halki yang jelas dengan yang tak jelas, yang dengung macam mana. Kalau awak perasan tadi kita baca illa min dhari'. Itu dengung, dua harakat. Kalau tak dengung macam mana? Illa min dhari'. Itu contohlah. Contoh kalau baca salah. Siapa yang baca illa min dhari', dia baca dengan jelas, itu salah. Sebab nun mati kat situ tak boleh baca dengan izhar halki. Dia mesti baca dengan hukum ikhfa. Ikhfa tu macam mana nanti kita belajarlah. Tapi yang penting dia dibaca dengung. Illa min dhari'. Okey. Ayat ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Sama-sama. 1, 2, mula. La yusminu wa la yughni min ju'. Ada tak nun mati? Ada satu. Dan juga tanwin pun ada satu. Kat sini dan dekat sini. Nun mati tu tak ada tanda sukun. Jadi dia bukan izhar halki. Tanwin tu berbentuk sengit, tidak selari. Jadi dia pun bukan izhar halki. So pergi ke ayat 8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Sama-sama. 1, 2, mula. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kita ada tanwin
tapi tak selari, bentuk 99, tanwin tapi tak selari, tanwin bentuk 99. Jadi tiga-tiga ni bukan izhar halki. So kita pergi ke ayat 9. Lisa'yiha radiyah. Sama-sama, 1, 2, mula. Lisa'yiha radiyah. Tak ada nun mati, tanwin pun kat sini sahaja bentuk 99. Jadi bukan izhar halki. Ayat 10. Fi jannatin 'aliyah. Kita ada nun bersabdu. Macam tadi saya ingatkan, nun bersabdu tu kena baca dengung. Jannatin. Siapa yang baca fi jannatin 'aliyah? Siapa yang baca macam tu tak ada dengung, salah. Kena baca dengung. Fi jannatin. Okey. Dah baca ke belum? Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Fi jannatin 'aliyah. Okey. Kat sini ada tanwin berbentuk selari dan tanwin yang tak selari. Yang tak selari tu bukan izhar halki. Yang selari tu kita tengok dia bertemu tak dengan huruf izhar. Ya, dia bertemu dengan huruf ain. Jadi dia izhar halki. Jannatin 'aliyah. Kita baca dengan jelas. Ayat 11. La tasma'u fiha laghiyah. Tanwin kat sini ada tanwin tapi tak selari. Jadi dia bukan izhar halki. Ayat 12. Fiha 'ainun jariyah. 1, 2, sama-sama ikut. 1, 2, mula. Fiha 'ainun jariyah. Tanwin dia berbentuk 99. Jadi kalau awak perasan, tadi kita baca tanwin tu dengan dengung. Fiha 'ainun jariyah. Ainun nun. Kalau jelas ainun ainun nun nun. Ada beza. Jadi kat sini dia bukan izhar halki. Jadi kita tak boleh baca dengan jelas, kena baca dengan dengung. Okey, ayat 13. Fiha sururum marfu'ah. Sama-sama ikut. 1, 2, mula. Fiha sururum marfu'ah. Ada tanwin, ada 2 tanwin kat sini, tapi dua-dua tu bentuk 99. Jadi dia bukan izhar halki. Ayat 14. Wa akwabum mawdu'ah. Sama-sama 1, 2, mula. Wa akwabum mawdu'ah. Tak ada juga, sebab tanwin pada huruf ba tu bentuk 99. Dia bukan izhar halki. Ayat 15. Wa namariqu masfufah. Sama-sama 1, 2, mula. Wa namariqu masfufah. Masfufah. Okey, dekat sini pun tak ada tanwin yang menunjukkan izhar halki. So kita pergi ke ayat 16. Wa zarabiyyu mabthuthah. 1, sama-sama ikut. 1, 2, mula. Wa zarabiyyu mabthuthah. Okey. Okey, ayat 16 pun tak ada tanwin yang menunjukkan izhar halki. Ada satu tanwin dekat hujung ni, tapi dia tak bertemu dengan huruf izhar. Sebabkan kita berhenti dekat ayat ni. Sebab tu kita matikan huruf ta tu. Wazarabiyyu mabthuthah. Sebab huruf tanwin tu dia tak bertemu dengan hamzah dekat ayat sebelah dia. Okey, ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sama-sama ikut. 1, 2, mula. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Okey, dekat sini kita ada nun mati 1 je. Tanwin tak ada.
Tapi nun mati ni kosong, tak ada tanda sukun. Jadi dia bukan izhar halki. Ayat 18 saya baca dulu. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama-sama ikut 1 2 mula. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Okey, bila kita ngaji, kita jumpa tanda ni. Nampak tak tanda ni? Bila jumpa tanda ni dekat atas huruf mat atau huruf alif atau huruf waw atau huruf ya, maksudnya kita kena baca lebih daripada 2 harakat. Soalannya, macam mana kita nak tahu berapa harakat nak baca? 4 ke 5 ke 6? Kita tengok sebelah tanda panjang tu ada apa. Kalau sebelah dia kita nampak ada hamzah, maka panjang tu kita kena baca 4 atau 5 harakat. Kiralah wa ilas samai kaifa. Okey. Siapa yang baca pendek, maksudnya dia baca Al-Quran dengan salah. Kena betulkan semula. Okey, ayat ni tak ada nun mati, tak ada tanwin. So kita pergi ke ayat seterusnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sama-sama 1 2 mula. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayat ni pun tak ada. Kita pergi ke ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sama-sama ikut 1 2 mula. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ni pun tak ada nun mati, tak ada tanwin. Ayat 21. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Dekat sini ada satulah tanwin, tapi dia bukan izhar halki. Tapi apa yang saya nak kongsikan, nak tekankan untuk awak, sebab kalau buat ngaji tu kadang selalu dengan salah bacaan. Kena hati-hati bila jumpa nun bersabdu, kena baca dengung. Fadzakkir innama. Okey, tak boleh baca fadzakkir innama. Innama tak ada dengung, salah. Kena baca dengung. Innama. Ma tu pula, macam tadi kita dah cerita, kalau jumpa tanda panjang ni, sebelah dia ada hamzah, maka kita baca 4 atau 5 harakat. Jadi kiralah innama anta. Okey, 4 atau 5 harakat. Ayat seterusnya. Lasta alaihim bimusaytir. Sama-sama 1 2 mula. Lasta alaihim bimusaytir. Ni pun tak ada nun mati, ada tanwin yang selari. Tanwin yang selari. Tapi dia tak dikira izhar halki, sebab bila kita waqaf kat sini, dia terpisah dengan hamzah, dia tak jumpa dengan hamzah. Okey. Melainkan awak nak gabungkan ayat 22 dengan 23 ni. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Kalau kita sambungkan dua ayat ni, maksudnya kita tak berhentilah dekat nombor tu, barulah tanwin dengan hamzah ni berjumpa, barulah tanwin tu dibaca dengan izhar halqi. Bimusaytirin illa. Okey. Tapi kalau kita waqaf, berhenti dekat ayat 22 ni, dia tak jumpalah dengan hamzah. Ayat 23. Illa man tawalla wa kafar. Sama-sama 1 2 mula. Illa man tawalla wa kafar. Kita ada nun mati, tapi dia tak ada tanda sukun kat atas dia, jadi dia bukan izhar halqi. Ayat 24. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Sama-sama 1 2 mula.
فيعذبه الله العذاب الأكبر. Okay, ayat ni pun tak ada nun mati, tak ada tanwin. So kita pergi ke ayat 25. Inna ilayna iyabahum. Okay, hati-hati jumpa nun bersabdu. Oops. Nun bersabdu baca dengung. Ini tanda panjang bertemu hamzah baca 4 atau 5 harakat. Sama-sama 1, 2, mula. Inna ilayna iyabahum. Okay, ayat ni tak ada nun mati, tak ada tanwin. So kita pergi ke ayat yang terakhir. Thumma inna alayna hisabahum. Okey, macam tadi saya kongsikan, bila jumpa nun bersabdu kena baca dengung 2 harakat, betul kan? Tapi ni ada tambahan, kalau jumpa mim bersabdu pun baca dengung juga 2 harakat. Thumma inna. Okey, sama-sama 1, 2, mula. Thumma inna alayna hisabahum. Okey, jadi ayat ni pun tak ada nun mati, tak ada tanwin. Sadaqallahul azim. Selesailah kita talaki atau membaca surah Al-Ghashiyah. Okey. Jadi tujuan utama adalah supaya kita dapat kenal mana satu izhar halki ataupun bukan. Tujuan yang kedua adalah kita nak baca Al-Quran, nak pahala. Sebab tu walaupun ayat tu tak ada izhar halki, kita tetap baca. Sebab ganjaran membaca Al-Quran tu, 1 huruf 10 ganjaran. Ada hadis dia. Jadi rugilah kalau tak baca. Siapa yang tak ikut masa tengok video YouTube ni, rugilah pada muka lah. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ni. Kita dapat kenal. Boleh dapat tak? Boleh kenal tak izhar halki? Macam mana ciri-ciri izhar halki? Yang pertama, tanwin dia berbentuk selari, kemudian dia bertemu dengan huruf izhar halki, ataupun nun mati dia ada tanda sukun ke atas dia. Macam ni kan, nun mati ada sukun ke atas dia bertemu dengan huruf izhar halki. So syarat dia yang pertama mesti tanwin selari ataupun nun mati atasnya ada sukun. Syarat kedua, dia mesti bertemu. Kalau tak bertemu, dia tidak jadi izhar halki. Okey, itu sahaja latihan aktiviti untuk hari ini. Semoga Allah beri kefahaman kepada para pelajar sekalian yang mengikuti sama-sama kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.